Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-42, yang mana kita sama-sama akan membincangkan tentang fakta-fakta berkenaan dengan perihal para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, yang mana kita telah pun memasuki perbincangan episod yang pertama, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang telah pun kita selesai lakukan pada minggu lepas. Namun nota secara ringkas perlu lagi saya dapat berikan. InsyaAllah nanti saya akan kirimkan nota untuk episod pertama, perbahasan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang apakah pengertian di sebalik warisan yang diwarisi oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam daripada bapanya, iaitu Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian pada minggu yang lalu kita telah membincangkan tentang bagaimanakah peristiwa Nabi Allah Sulaiman berhadapan dengan kuda-kuda yang tangkas, kuda-kuda yang laju, kuda yang cantik, yang mana kuda-kuda ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dari sudut mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksudkan adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan kuda-kuda itu, beliau menjadi seorang yang bertambah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita nak bincang tentang fakta apa, kita nak bincang tentang kemusykilan apa, ada 3 insya-Allah. Okey, untuk mengetahui ketiga-tiga perbincangan itu, izinkan saya untuk memaparkan senarai semak. Senarai semak pengajian kita seperti yang telah pun kita lalui. Hampir kita dah masuk 42 siri. Jadi kelas kita ni, kelas yang ke malam ni adalah kelas yang ke-42, yang mana alhamdulillah, kalau kita sentiasa ingat tentang senarai semak ni, kalau kita lihat dekat nombor 10, nombor 10 ni bermaksud Rasul yang ke-10 dalam senarai pengajian kita hari Isnin malam Selasa. Jadi nak tahu berapa Nabi dan Rasul yang kita akan bincangkan, semua sekali ada berapa? Kali ni ada 14. Last sekali kisah Nabi Allah Isa. Jadi apabila kita dah masuk 10 Nabi dan Rasul, bermakna 9 daripada Nabi dan Rasul telah pun kita bincangkan. Okey, pengajian kita tuan-tuan pada setiap Isnin malam Selasa ini adalah kita kita merujuk kepada satu kitab. Kitab dia seperti yang saya paparkan. Ini adalah kitab rujukan utamanya, iaitu kitab apa? Iaitu kitab yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Tajuk dia adalah Mawaqiful Anbiya'i fil Qur'ani. Jadi apa yang kita lalui sebelum ini, yang kita akan pelajari pada malam ini dan yang akan datang, memang kita merujuk secara, kita kata,
kebanyakannya dalam kitab ini. Jadi sebarang sebarang pemilihan fakta ataupun sebarang penerangan, sebarang uraian, memang kita merujuk terus kepada apa yang dibuat kajian oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi malam ini kita akan belajar tiga isu berkenaan dengan Nabi Allah Sulaiman. Apakah isu-isu tersebut? Isu yang kita nak pelajari adalah nombor 3. Seperti yang telah saya maklum pada minggu lepas untuk tuan-tuan baca terlebih dahulu. Yang perkara ketiga ni, iaitu cerita tentang jasad yang diletakkan di atas tahta Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, Nabi Allah Sulaiman pernah meminta kepada Allah supaya jangan diberi kepada orang lain, tak dibagi kepada mana-mana manusia lain, termasuk kepada para rasul yang lain, untuk dapat kekuasaan, kerajaan seperti mana beliau telah dapat. Jadi kita akan bincang, adakah permintaan ini menunjukkan Nabi Sulaiman adalah seorang yang tamak, seorang yang cintakan dunia? Ini kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ini. Kemudian yang kelima, Nabi Allah Sulaiman, Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk mengarahkan angin ke mana sahaja yang Nabi Allah Sulaiman kehendaki. Isunya adalah angin apa dan bagaimana angin itu digerakkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi setelah jelas ke manakah hala tuju pengisian kita pada malam ini, maka kita teruskan dengan kemusykilan yang ketiga. Kalau sebut ketiga tu maksudnya kita sambung daripada minggu lepas. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas, tuan-tuan dan puan dapat mengikuti pengisian pada malam ini dan tuan-tuan tahu hala tuju pengisian kita pada malam ini dari mana ke mana, menggunakan rujukan apa dan apa yang kita bahaskan. Sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, pengisian pada malam ini dan akan datang, termasuklah yang lepas-lepas, kita bukan mempelajari kisah para Nabi dan Rasul ini secara lengkap. Bukan kita ingin mengetahui dari mana asal usul Nabi Sulaiman, daripada dia kecil sampai dia wafat. Kita bukan bincangkan tentang perkara tersebut. Cuma kita memilih beberapa fakta-fakta tentang kisah para Nabi ini, yang fakta-fakta ini kalau hanya membaca terjemahan ayat, mungkin kita akan tersalah faham. Kalau kita tak mendalaminya, mungkin akan membawa kepada tercemarnya para Nabi dan para Rasul alaihi salatu wassalam. Kerana kita tahu para Nabi ini dia maksum. Para Nabi ini manusia pilihan Allah. Jadi Allah takkan memilih manusia yang biasa-biasa. Allah takkan pilih manusia yang tamak. Allah takkan pilih manusia yang tak adil untuk jadi Rasul. Justru itu kita akan ulas, kita akan urai supaya tidak berlaku salah faham. Tidak berlaku kita kata misunderstanding ataupun kita misleading kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sebab tu tak cukup hanya dengan baca terjemahan. Okey. Kita pergi kepada kemusykilan yang ketiga, sambungan pada minggu lepas. Kita masuk yang ketiga adalah tentang ada satu jasad yang Allah letak di tahta kebesaran Nabi Allah Ibrahim alaihi. Saya terus salah tulis nama Nabi. Saya minta tuan padam boleh. Notasi dah bagi kan? Bukan Nabi Ibrahim ni. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mohon maaf tuan-tuan. Ni kena betulkan ni. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita dah bincang dah sebelum ni. Maka saya tercopy paste maklumat ni, jadi saya sepatutnya tulis Nabi Allah Sulaiman. Baik.
Kisah ini maksudnya kalau kita bincang maksudnya begini. Sebelum kita membincangkan secara lanjut, kita kena tahu terlebih dahulu di manakah fakta yang menyebut tentang isu ini. Jadi kita terus lihat surah rujukan kita, tapi sebelum tu saya nak padam dulu. Okey. Surah rujukan kita adalah surah Sad. Surah Sad, surah yang ke-38. Ketiga-tiga perbahasan kita pada malam ni memang kita akan merujuk surah utamanya adalah surah Sad. Jadi kalau tuan-tuan ada Al-Quran, Quran terjemahan khususnya, bolehlah buka dalam surah Sad, surah yang ke 38 sebelum surah selepas surah As-Saffat dan sebelum surah Az-Zumar. Okey, ayat 34. Okey, muka surat 455. Jadi siapa yang ada Quran terjemahan tu dia boleh buka. Okey, lihat ayat nombor 34. Okay, ayat 34, muka surat 455. Kita pilih satu ayat sahaja. Kerana ayat inilah merupakan ayat yang menyebut tentang kemuskilan yang ketiga yang telah pun kita bentangkan sebentar tadi. Okay, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا ala kursiyihi jasadam thumma anaba. Okey, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita tengok dekat ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud walaqad, dan sesungguhnya, fatanna, kami telah menguji. Okey, Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyihi, dan dalam masa yang sama kami juga telah letakkan di atas tahta kebesarannya. Kursiyihi ini adalah tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman. Jasada, ada satu jasad. Ada satu jasad. Setelah Allah meletak satu jasad di tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman buat apa lepas itu? Summa, kemudian, anaba, dia kembali bertaubat. Okey, ayat ini di manakah kemuskilannya? Kemuskilannya adalah jasad, satu jasad yang Allah letakkan di tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman tu jasad apa? Jasad siapa? Okey. Kemudian kenapa Nabi Allah Sulaiman dia anaba, dia bertaubat? Apa maksud anaba? Dia bertaubat. Di sini kita akan bincangkan. Tapi yang paling utama adalah kita nak cari jawapan. Jasad siapa tu? Sebab kalau kita sebut jasad, semua orang tahu. Kita pun gunakan perkataan jasad, ada satu jasad. Jasad, jasad lah. Okay, tapi jasad siapa? Okey, sebelum tu kita ulas sedikit ringkas. Kalau sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, kita semua sedia maklum. Ya? Tidak ada mana-mana manusia melainkan Allah memberi ujian kepada mereka. Apatah lagi kalau mereka ini para Nabi dan Rasul. Tentu ujian itu lagi tinggi pangkatnya, lagi tinggi darjatnya, sudah pasti lagi besar dan berat ujian dia. Dan kita tahu kan sebelum ini, Nabi Allah Daud juga Allah telah uji. Allah bagi macam-macam dekat Nabi Allah Daud. Maka Allah uji Nabi Allah Daud macam mana dia menggunakan kepandaian dia. Allah nak testing dia. Macam mana dia menyelesaikan masalah rakyatnya.
Begitu juga Allah menguji Nabi Allah Sulaiman. Sebelum ni kita tahu antaranya Nabi Allah Sulaiman ni dia mempunyai kuda-kuda yang banyak, kuda yang cantik, kuda yang tangkas kan. Setiap petang Nabi Allah Sulaiman akan tengok pertunjukan kuda-kuda itu. Jadi kuda-kuda itu pun sebenarnya merupakan satu ujian kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan kita pun tahu Nabi Allah Sulaiman ini diuji juga oleh Allah dengan apa? Dia kan ada banyak mukjizat kan, ada banyak nikmat Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan kita tahu kalau sebut Nabi Sulaiman, mesti kita ingat cerita tentang Nabi Sulaiman boleh mendengar suara semut contohnya kan. Nabi Sulaiman ni dia ada tentera daripada jin, daripada burung-burung. Jadi itu semua ujian kepada Nabi Allah Sulaiman. Allah nak tengok Nabi Sulaiman ni bersyukur ke, tak bersyukur ke, dia jadi bongkak ke. Itulah maksud sesungguhnya kami telah menguji Nabi Allah Sulaiman. Okey. Dan kami letakkan atas tahta dia satu jasad. Okey. Kalau kita baca mana-mana ayat Quran ya, kita tak akan jumpa apa sebenarnya satu jasad. Maksudnya kalau kita menggunakan teknik nak melihat, ada tak ayat lain dalam surah lain yang memperincikan satu jasad tu apa? Setakat ni saya wallahu alam, bahkan saya rujuk dalam kitab yang kita sebut awal-awal tadi itu, kitab rujukan kita Mawaqiful Anbiya, kita tak jumpa lagi ayat lain dalam surah lain yang menerangkan satu jasad itu siapa. Namun para ulama dapat jawapannya melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dalam pengisian ini tuan-tuan, kita tidak akan membincangkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kalau tuan baca dalam tafsir Al-Tabari ke, tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir ke, memang banyak pendapat satu jasad ni siapa. Tetapi malam ini kita memilih pendapat yang telah dipilih oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jasad di situ sebenarnya adalah jasad manusia. Manusia itu siapa? Maka ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadisnya berbunyi begini. Okey, yang ni matan hadis, ini hadis sahih ya, hadis riwayat Al-Bukhari, juga hadis riwayat Muslim. Nombor hadis kalau riwayat Bukhari nombor hadis 2819, riwayat Muslim 1654. Yang pasti hadis sahih. Okey, hadis ini tentang Nabi Allah Sulaiman. Okey, saya terus kepada terjemahan hadis ini. Kalau matan hadis ni tuan boleh bacalah. Seperti mana sabda Nabi SAW, qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam. Okey, kita pergi pada terjemahan dia. Okey, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Okey, pernah berkata, Nabi Allah Sulaiman dia pernah berkata, aku akan membuat giliran 70 isteriku. Dalam riwayat lain menyebutkan dia mempunyai 100 isteri yang Nabi Allah Sulaiman pernah berazam untuk dia menggauli kesemua isteri dalam tempoh satu malam. Ni tuan-tuan jangan rasa pelik pula. Kerana bezanya kita dengan para Nabi Rasul ini berbeza. Tenaga mereka, kemampuan mereka. Lepas tu pula, zaman dulu kita tak boleh sama dengan syariat Nabi Muhammad. Kan Nabi sendiri pun isterinya berbelas-belas juga. Maka Nabi Allah Sulaiman dari riwayat ni dia ada sampai 70 hatta ke sampai 100 orang. Nabi Sulaiman kata dalam tempoh satu malam dia akan menggauli semua isteri dia. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman ni dia kata yang mana setiap isterinya itu akan melahirkan seorang anak lelaki, yang anak-anak yang lahir daripada setiap isteri dia tu akan digunakan untuk menjadi tentera dalam peperangan. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi Allah Sulaiman ni dia kata
Selepas dia akan gauli isteri-isteri dia, so isteri nanti akan hamil, isteri mengandung, isterinya hamil dan nanti akan melahirkan. Setiap seorang isteri dia akan ada anak lelaki yang akan jadi tentera. Jadi kalau 100 orang, dapatlah 100 anak lelaki. Okey, atau kalau 70, dapatlah 70 orang-orang anak lelaki. Okey. Kemudian, apa yang berlaku? Kemudian dikatakan kepadanya. Dalam riwayat lain mengatakan para malaikat ingatkan Nabi Allah Sulaiman. Ingatkan apa? Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Sulaiman, kalau kita baca matan hadis tu, dia mengatakan bahawa apa? Qul insya-Allah. Malaikat tu kata apa? Malaikat kata, engkau kena cakap wahai Sulaiman insya-Allah. Okey. Maksudnya Nabi Sulaiman kan dia berazam untuk mendatangi isteri dia, tapi malaikat ni ingatkan dia. Ingat, kau nak buat apa perkara yang akan datang, kau kena sebut insya-Allah. Jika Allah mengkehendaki. Tetapi takdir Allah, Nabi Sulaiman tidak ingat untuk ucap insya-Allah. Bukan Nabi Allah Sulaiman dia tak nak ucap, tapi ditakdir oleh Allah Nabi Sulaiman dia tak ucap kalimah insya-Allah. Okey. Maka Nabi Allah Sulaiman ni ketika dia pun buatlah seperti yang dia kata tu. Dia pun membuat giliran mendatangi isteri-isterinya. Okey, isteri-isterinya. Okey, kemudian apa lagi berlaku? Maka tidak ada seorang pun daripada mereka ni maknanya para isteri Nabi Allah Sulaiman itu yang melahirkan anak kecuali ada seorang isteri dia saja yang lahirkan anak, tapi anak yang dilahirkan tu pun cacat. Anak dia tu tak menjadi anak yang manusia yang sempurna. Boleh faham tak maksudnya? Okey. Bayangkan kalau 100 isteri, Nabi Allah 100 isteri dia, seorang isteri Nabi Allah Sulaiman saja yang dapat melahirkan anak, tapi anak dilahirkan itu pun tidak sempurna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu, demi Allah kata Nabi, seandainya dia iaitu Sulaiman berkata insya-Allah, nescaya dia tidak berdosa. Demikian itu sudah cukup untuk memenuhi hajatnya. Bukanlah maksud dia berdosa tu berdosa yang kita faham. Tapi maksudnya kalau Nabi Allah Sulaiman ni, kalau kita baca, saya baca dalam bahasa Arab dia, lam yahnath wa kana darkan lihajati. Okey. Kalau kita jemah dia seperti berdosa, tapi bukanlah, sebab Nabi ni mereka maksum. Tetapi kata kalaulah Nabi Sulaiman boleh sebut insya-Allah, nescaya ia menjadi lebih sempurna lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita pun tahu tuan-tuan, kita belajar kan, kalau kita nak buat sesuatu perkara yang akan datang, kan, sekalipun esok, contohnya kita kata esok nak pergi ke sinilah, kita kan diajarkan oleh Allah dalam suratul Kahfi, betul tak? Kita jangan cakap nak buat sesuatu esok, maka kita kata insya-Allah. Jadi Nabi Sulaiman ni dia tidak ingat untuk mengucapkan insya-Allah itu, menyebabkan apa yang dilakukan itu kurang sempurna. Kalau dia boleh sebut insya-Allah tu, sudah pasti apa yang diinginkan anak lahir daripada setiap isterinya pasti Allah akan kabulkan. Jadi hadis ini kita baca untuk apa? Kita rujuk untuk apa? Untuk kita dapatkan jawapan yang satu jasad yang Allah letakkan di atas tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman tu siapa? Iaitu anak dia. Anak dia yang tidak menjadi lahir, bukan lahir seperti anak manusia yang sempurna. Jelas. Jadi jawapan dia, siapa satu jasad itu? Iaitu anak yang dilahirkan oleh seorang isteri Nabi Allah Sulaiman yang kurang sempurna. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim seperti mana yang telah kita sebutkan
sebentar tadi. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia pun kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para rasul ni mereka sangat sensitif. Jika mereka macam tersalah sikit, mereka sangat sensitif. Bukan sensitif apa? Mereka rasa bersalah sangat. Itulah kedudukan iman yang ada pada para rasul. Jadi selesailah kita membincangkan tentang satu jasad tu, rupanya jasad anak Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang akan bertanya, kenapa Nabi Allah Sulaiman dia tak sebut insya-Allah? Tadi kita telah sebutkan bahawa Nabi Allah Sulaiman ni sebenarnya dia terlupa untuk mengucapkan insya-Allah. Kalau ada pihak tanya pula, takkanlah Rasul ni boleh lupa. Kita katakan sebenarnya apa yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman ini juga lupa untuk insya-Allah, sebenarnya pernah juga berlaku kepada Nabi SAW. Kita kan sedia maklum, siapa yang belajar suratul Kahfi, kita pernah baca ayat 23 sampai ayat nombor 24. Ingat lagi yang ayat tu Allah tegur Nabi SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kan Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW. Allah kata apa? Wala taqulanna li syai'in. Janganlah kamu berkata untuk buat sesuatu pada hari esok. Kan illa ayyasha Allah, melainkan kamu menyebut insya-Allah. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman ini juga pernah berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lupanya para rasul ini dari sudut ini tidaklah menjatuhkan martabat para rasul. Tidaklah mengeluarkan para rasul ini daripada sifat maksum. Kerana lupa ini adalah sifat fitrah yang ada pada manusia. Dan kita tahu para nabi ini juga memiliki ciri-ciri al-bashariyah, iaitu mempunyai ciri-ciri kemanusiaan. Tetapi para nabi dan rasul, mereka Allah peliharalah dari terlupa untuk menyampaikan wahyu. Yang tu tak ada. Tapi terlupa dari sudut seperti ini, dia boleh berlaku. Allah juga nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah sahajalah yang maha sempurna. Allah sahajalah yang tidak pernah terlupus, tidak pernah terleka, tak pernah lalai, tak pernah lupa. Tapi selain daripada Allah, makhluk-makhluk Allah pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Tapi kekurangan yang ada pada Nabi Allah Sulaiman ini bukan kekurangan yang kita kata menjatuhkan credibility, menjatuhkan kemuliaan Nabi Sulaiman sebagai seorang rasul. Jadi selesailah kita kemusykilan yang pertama. Okey, mari kita lanjutkan dengan kemusykilan yang kedua. Kenapalah Nabi Sulaiman ni dia nak minta kekuasaan dan kerajaan yang sangat luas? Okey, kita kena tengok terlebih dahulu rujukan ayat dia. Okey, surah Sad ayat nombor 35. Kita ambil ayat selepas 34 tadi tu, muka surat yang sama, 455 di dalam Al-Quran. Okey, mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli. Qala rabbi ighfirli. Dia berkata, iaitu Nabi Sulaiman berkata. Nabi Sulaiman berkata ini adalah rentetan daripada ayat 34 tadi. Ini terkait, walaupun kita bincang kemusykilan kedua, tetapi dia ada sambungan daripada kemusykilan yang ketiga tadi. Dia yang
kemusykilan keempat sekarang ni. Tapi dia ada kesinambungan dengan kemusykilan yang sebelumnya tadi kita bincang tadi. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni dia pun ucapkan Rabbi ghfirli. Sebab dia terlupa tadi kan sebut insya-Allah itu seperti mana yang diingatkan oleh para malaikat, maka Nabi Allah Sulaiman memohon keampunan kepada Allah. Rabbi ghfirli ya Tuhanku, ampunlah kesilapanku. Bukan minta ampun itu merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman telah melakukan dosa besar. Bukan melakukan dosa. Kerana kita tahu Nabi itu maksum. Tetapi istighfar ini sebenarnya dia adalah sebagai satu zikir. Lepas tu kalau kita kata dalam banyak-banyak zikir, nak ingat Allah adalah dengan istighfar. Jadi kalau kita istighfar, walaupun kita tidak, contohnya walaupun manusia itu tidak berdosa, tetapi apabila dia istighfar, dia boleh naikkan darjatnya lagi dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian Nabi Allah Sulaiman dia berdoa kepada Allah. Dia kata wahabli, kurniakanlah kepadaku, wahabli, kurniakan kepadaku. Kurnia kepadaku apa? Mulka, sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan tu la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun selepasku. Di sinilah kemusykilannya. Nabi Allah Sulaiman doa supaya dia dapat satu kerajaan yang hebat, yang luas, yang besar, yang gagah. Kerajaan yang dapat tu, kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Allah Sulaiman dia memuji Allah dengan menyebut salah satu daripada nama-nama Allah, iaitu innaka antal wahhabu. Sesungguhnya engkau ya Tuhan adalah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya, iaitu al-wahhab. Baik. Ayat ini membuktikan secara jelas kepada kita Nabi Allah Sulaiman minta sesuatu yang jangan diberi kepada orang lain selepasnya. Sebab tu kalau kita baca tafsiran ayat, memang Ibnu Katsir kata dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir kata apa? Pendapat yang tepat memang Nabi Allah Sulaiman dia telah meminta kepada Allah sebuah kerajaan yang tak diberikan kepada manusia selepasnya, seperti kerajaannya itu. Inilah maksud yang jelas dalam ayat tersebut. Maknanya Ibnu Katsir kata apa? Ayat tu jelas, terang menunjukkan siapa-siapa yang datang selepas Nabi Sulaiman, mana-mana Rasul selepas Nabi Sulaiman, jangan bagi kerajaan macam dia. Hatta Nabi Muhammad SAW pun, yang datang selepas Nabi Sulaiman pun tidak memiliki satu kerajaan seperti mana Nabi Allah Sulaiman. Bukanlah membawa kepada pengertian Nabi Sulaiman itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Bukan seperti itu. Tetapi kelebihan khusus yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman, satu kerajaan yang takkan dimiliki oleh orang lain seperti dia. Kerajaan apa? Kita telah sebutkan seperti tadi secara ringkas kan. Nabi Allah Sulaiman dia ada kerajaan tentera yang banyak di kalangan haiwan, di kalangan jin. Sekejap lagi saya akan tunjukkan tuan-tuan siapa di antara jin yang selalu menjadi khadam kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu. Saya tak masukkan dalam nota ni, tapi semua orang tahulah kan kisah jin Ifritnya, kisah burungnya kan. Lepas tu kisah, kejap lagi kita akan sebut tentang kisah angin pula. Kisah angin. InsyaAllah. Kisah semutnya. Hebat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi, memang maksud ayat ni seperti itu. Tetapi, persoalannya adalah, adakah permintaan Nabi Allah Sulaiman ni nampak macam dia tamak? Adakah dia ada cemburu kalau siapa-siapa dapat seperti dia? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Nabi Allah Sulaiman dia tak tamak. Nabi Allah Sulaiman bukan dia cemburu kalau orang dapat lebih daripada dia. Macam mana kita tahu macam itu? Kerana Allah Ta'ala memang kabulkan doa Nabi Allah Sulaiman.
selepas kita baca ayat 35 ni, waktu kita baca ayat 36 sebentar lagi, memang Allah bagi. Nabi Sulaiman dimintakan satu kerajaan yang hebat. Lepas dia doa tu memang Allah bagi. Maksudnya Allah Ta'ala mengizinkan. Kalau permintaan Nabi Allah Sulaiman ni macam dah melampau dah ni kan. Okay, kalau bahasa kita mungkin kita kata dah bagi apa? Dah bagi apa kita kata? Dah bagi apa tulang nak peha. Macam itulah kan. Betul kan. Macam kita kata lah tak cukup-cukup ke? Tak. Kalau apa Nabi Sulaiman ni minta salah, tentu ada ayat yang tegur Nabi Allah Sulaiman. Tetapi tidak. Allah tidak menegur. Bahkan Allah kabulkan permintaan Nabi Allah Sulaiman. Apa di antara yang diminta kepada Allah, kerajaan yang besar tu apa? Nanti kita akan jumpa antaranya angin-angin tu Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Oh betul. Dia bagi betin nak pohon. Okey, contoh. Okay, dah jelas Jadi maksudnya tak timbullah mana-mana isu Nabi Sulaiman dia tamak, tidak. Allah ni kita boleh minta dia apa-apa, betul tak? Kita boleh minta kan? Mintalah apa-apa pun pada Allah. Kita pun sedia maklum. Sampaikan kita sendiri kalau minta syurga, Allah Nabi ajar pada kita kan minta syurga Firdaus lagi. Syurga yang terbaik kan? Minta syurga Firdaus, kedudukan terbaik dalam syurga Firdaus tu. Minta. Bukan kita kata kalau saya dapat masuk syurga cukuplah. Kan syurga yang low class lah. Tak ada. Kalau minta kepada Allah, minta yang besar-besar. Tak apa. Seperti mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Okey. Jadi, mari kita lihat pengiktirafan. Dalam hadis kita nak baca ni, menunjukkan bahawasanya apa Nabi SAW minta tu tak salah. Tengok Nabi SAW. Apa Nabi Muhammad SAW sebut tentang Nabi Allah Sulaiman. Okey, ini hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi saya terus pergi kepada terjemahan matan hadis Sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pernah ada ifrit daripada jin. Nabi SAW dicerita pada kita, satu ketika pernah ada jin yang digelar ifrit. Memang Nabi sebut dalam matan hadis, Nabi kata, inna ifritan minal jinni. Nabi kata, pernah ketika ada satu jin ifrit yang dia menampakkan dirinya kepada aku malam tadi. Malam tadi tu malam dalam malam tu, malam dalam tidur ke? Sebenarnya adalah waktu Nabi nak solat. Kita tahu kan Nabi solat malam. Nabi solat. Jadi waktu Nabi nak solat ni, munculnya jin di depan Nabi SAW. Jin ifrit. Nabi tahu dia tu adalah ifrit. Kenapa dia muncul? Dia nak mengganggu solat yang Nabi SAW lakukan. Okey. Kalau kita baca dalam ada dalam hadis lain, tapi saya tak masukkan hadis tu dalam nota ni. Nabi SAW doa kepada Allah sebanyak Nabi doa sebanyak 3 kali. Nabi minta lindung kepada Allah daripada ifrit tu. Nabi kata a'udzubillahi mink, a'udzubillahi mink, Allah a'udzubillahi minka. Kalau kita baca dalam hadis lain lah, saya tak masuk dalam ni. Nabi doa pada Allah, aku berlindung kepada Allah daripada engkau, aku berlindung kepada Allah daripada engkau, aku berlindung kepada engkau, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis lain, siapa Nabi laknat syaitan tu. Nabi kata semua Allah Nabi doa pada Nabi sebut, Nabi kata semoga Allah aku melaknat kamu dengan laknatnya Allah. Nabi cakap macam tu 3 kali. Tapi itu dalam hadis riwayat Muslim lah. Itu hadis lain. Tapi hadis ni dia Nabi sebut, Nabi buat perbuatan lain. Nabi buat apa? Kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepadaku terhadapnya. Dan aku berniat akan mengikatnya di salah satu tiang masjid hingga ke pagi hari. Tahu tak maksudnya? Sebenarnya Nabi ni dia boleh pegang
jin tu. Nabi boleh tangkap jin tu. Allah bagi Nabi kekuasaan untuk pegang jin tu. Pegang, faham tak? Jadi Nabi kata, dan Nabi kata kalau aku ni memang ada niat ni, kalau aku pegang jin ni, aku tangkap jin ni, kata Nabi, aku nak ikat dia dekat salah satu tiang masjid. Pagi esok korang semua boleh nampak jin tu. Jin Ifrit tu terikat dekat tiang masjid tu. Boleh faham tak maksud hadis ni? Tetapi adakah Nabi ikat jin tu? Takkan Nabi boleh tangkap je jin tu? Nabi boleh ikat dia, letak kat tiang masjid. Pagi esok tu kalau Nabi tangkap, Nabi ikat, tentu orang bangun pagi esok, para sahabat boleh nampak, oh ni ke jin Ifrit. Tapi kenapa Nabi tak buat? Sebenarnya Nabi tak buat. Walaupun Nabi, Allah bagi kepada Nabi, boleh je tangkap jin tu. Okey, tengok kenapa. Maka Nabi kata apa? Tetapi kata Nabi. Tengok Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Tapi Nabi kata, aku teringat akan ucapan saudaraku Sulaiman alaihi salam yang pernah kata kepada Allah, kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tak dimiliki oleh siapa pun selepasku. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi SAW ni tahu kan, Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, yang kita baca ayat tadi tu kan. Dan Nabi Sulaiman kita tahu, Nabi Muhammad SAW mengetahui Nabi Sulaiman ni dia ada tentera daripada jin. Jin-jin menjadi khadam kepada dia. Jin Ifrit menjadi khadam kepada dia. Jadi kalau Nabi boleh tangkap jin tu, macam Nabi ada persamaan macam Nabi Sulaiman lah. Betul tak? Boleh kontrol jin tu, boleh kawal jin tu, boleh ikat kat tiang lagi. Jadi Nabi SAW lepaskan jin itu. Kenapa? Kerana dia teringat permintaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, kita pernah dengar tak hadis ni? Tapi ni hadis sahih, memang benar berlaku. Hadis ini menunjukkan bahawa apa yang Nabi Sulaiman minta tu tak salah. Bahkan diperakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi sendiri tak nak menyaingi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca lebih lanjut ya, sebenarnya lepas habis solat tu para sahabat tanya kepada Nabi, sebenarnya nampak macam Nabi ni macam, sebab masa semayang tu Nabi macam menggenggam tau sesuatu. Sebab Nabi kan dia boleh tangkap jin tu kan. Lalu Nabi ceritalah lepas solat tu apa yang berlaku. Inilah hadis yang Nabi cerita tu kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, selesailah kemusykilan kedua. Kita nak pergi ke kemusykilan yang ketiga, tapi kalau kita gabung dengan tajuk minggu lepas akan jadi kemusykilan yang kelima. Okey tuan-tuan, setakat ni ada soalan tak? Jelas ataupun tidak jelas? Ada pertanyaan ke setakat ini? Kalau di FB ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada soalan. Okey. Kalau dah jelas, kita lanjutkan dengan kemusykilan yang berikutnya, insya-Allah. Okey. Angin yang bertiup mengikut kehendak Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Tuan-tuan, ayat rujukan utama kita masih lagi surah Sad ya. Ni ayat 36 pula. Ni sambungan dia. Ingat tak tadi saya kata Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Allah Sulaiman tadi dengan Allah menggunakan, dia boleh gunakan angin. Dia boleh gerakkan angin. Ke mana saja dia nak gerakkan. Angin itu salah satu pemberian Allah kepada Nabi Sulaiman yang minta satu kerajaan. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasakharna lahu rih. Maka kami permudahkan, kami tundukkan baginya, lahu tu maksudnya bagi Nabi Allah Sulaiman itu rih, angin yang bertiup.
Angin yang bertiup di sini tajri bi amrihi ruhaan haitsu asaba. Angin yang bertiup secara perlahan-lahan mengikut kemahuan perintah Nabi Allah Sulaiman ke mana sahaja arah yang hendak ditujunya. Okey, ayat ini menunjukkan Nabi Allah Sulaiman dia ada mukjizat lain. Dari sudut apa? Allah bekalkan kepada Nabi Allah Sulaiman angin. Angin tu dia boleh bertiup perlahan. Ke mana angin tu nak ditujukan? Kalau macam kita kan, kita tak boleh nak kawal angin, betul tak? Mungkin angin datang kencang, angin datang dari utara, angin datang daripada arah selatan, angin datang daripada timur dan barat. Nabi Allah Sulaiman dia boleh arahkan angin tu. Angin tu akan ikut perintah Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman kata, pergi ke sebelah barat, angin tu akan pergi ke barat. Pergilah sebelah timur, angin tu akan pergi ke timur. Pergilah sebelah utara, angin tu boleh pergi sebelah utara. Pergilah sebelah selatan, angin tu boleh pergi sebelah selatan. Okey. Itu secara umum maksud haitsu asaba. Okey. Tapi kalau kita hanya baca pada ayat ni, mungkin kita faham secara umum seperti itulah. Kan? Tapi untuk menjelaskan lagi fakta ini, maka alhamdulillah ada ayat-ayat lain dalam surah lain yang menerangkan angin itu ke mana yang Nabi Allah Sulaiman hendak angin itu pergi. Okey, dan dalam ayat lain kita akan jumpa sebentar lagi angin tu pergerakan dia macam mana. Adakah dia bergerak tu berapakah kelajuan dalam 1 kilometer sejam berapa? Okey, kita akan jumpa pada ayat lain. Okey. Kita lihat ayat lain dalam surah Al-Anbiya. Surah nombor 21, ayat nombor 81, muka surat 328. Okey, so sampai di Quran tu boleh buka cepat-cepat ayat ni. Okey ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali Sulaiman ar-rih," dan kami perintahkan bagi Sulaiman itu angin. Nah, kat sini angin yang asifah. Asifah angin yang kencang pula. Kalau tadi angin yang bentuk ruhu', angin yang tunduk perlahan, ya angin yang kata apa, angin tidak yang kencang. Tapi kali ini ada angin yang asifah, angin yang kencang tiup dia. Kuat tiupan dia. Yang mana angin itu tajri bi amrihi. Dia bertiup mengikut kehendaknya. Nya tu kembali kepada Nabi Allah Sulaiman. Dalam ayat ni ada jawapan. Kemana Nabi Sulaiman gunakan angin tu? Ilal ardillati barakna fiha. Ya, angin itu Nabi Allah Sulaiman perintahkan dia pergi bertiup ke negeri yang kami limpahkan keberkatan padanya. Okey, lepas tu Allah kata wa kunna bikulli syai'in alimi, dan kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, dalam ayat ini kita dapat maklumat tambahan apa? Pertama, ada sifat angin tu juga dia boleh bertiup dengan laju. Kencang tiupannya. Okey, satu. Lepas tu kita dapat jawapan, angin tu Nabi Allah Sulaiman perintahkan angin tu dia bertiup ke mana? Pergi ke mana? Dekat sini kita jumpa. Dia suruh angin tu pergi bertiup ke negeri yang kami limpahkan keberkatan padanya. Dekat sini. Tapi negeri apa? Negeri apa yang Allah limpahkan keberkatan tu? Ilal ardhil lati barakna fiha. Okay, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir contohnya, atau Tabari pun sama juga, kata Al-Imam Ibnu Kathir, Al-Imam Tabari, Allah Ta'ala telah menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Angin yang kencang yang pergi ke negeri Syam. Negeri Syam ni maksudnya negeri-negeri yang seperti mana Palestin, Syria, kita tahu kan, Jordan, itu dipanggil bumi Syam. Dan kita pun tahu pusat pemerintahan Nabi Allah Sulaiman di mana. Kita tahu kan Nabi Allah Sulaiman kan dia berada di Palestin.
Jadi angin tu, maksudnya angin tu Nabi Allah SAW akan pastikan dia akan menghala pergi ke bumi Syam. Ya Allah berkati. Jadi dalam ayat tu, ya Allah berkati tu di mana? Iaitu bumi Syam. At-Tabari pun ulas seperti itu, Ibnu Katsir pun ulas seperti itu. Baik tuan-tuan, rahimani rahimakumullah, kita dapatlah sikit sebanyak merungkaikan kemusykilan itu. Okey. Kita kena baca satu lagi ayat lain. Kita tengok dalam surah Saba, surah nombor 34, ayat nombor, kita tengok ayat nombor 12. Muka surat 429. Okey. Tengok ya, Allah kata apa? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ. Okay. Dan kami kurniakan kepada Sulaiman kuasa. Kuasa tu maksudnya arahan lah. Menggunakan angin untuk perjalanannya. Perjalanannya pada waktu pagi sama seperti orang yang berjalan selama 1 bulan. Dan perjalanannya kalau digunakan angin tu pada waktu petang sama seperti perjalanannya orang berjalan di waktu petang itu selama seperti 1 bulan. Okey. Kalau kita baca ayat ni macam confuse juga tau. Kemusykilan juga tau. Maksudnya kalau dibaca terjemahan, macam Nabi Allah Sulaiman ni dia gunakan angin dia untuk dia bergerak. Okey. Wallahu ta'ala alam ya. Saya rujuk dalam kitab-kitab tafsir, ada yang mentafsirkan Nabi Allah Sulaiman ni sebenarnya dia bergerak dengan angin tu. Maksudnya angin tu dia macam ni. Kita kan pernah tengok cerita P.Ramlee kan. Kata apa? Tikar terbang. Zam-zam, ala-kazam. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, dia ulas macam tu dia kata. Dia ulas dia kata tak mustahil terbang guna angin. Tahu tak? So angin tu bawa Nabi Allah Sulaiman dengan tentera dia. Maksudnya angin tu menjadi pengangkutan Nabi Allah Sulaiman untuk bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini diulas ada dalam kitab tafsir. Cuma bagi Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, cerita yang Nabi Allah Sulaiman menggunakan angin itu untuk dia bergerak, maksudnya dia boleh terbang lah, dia bergerak gunakan angin, macam contoh macam tikar terbang tu kan, duduk atas tikar terbang tu, terbang macam tu kan, macam cerita P.Ramlee tu kan. Jadi adakah Nabi Allah Sulaiman gunakan angin itu untuk dia bergerak? Sebenarnya kata Dr. Salah, itu cerita yang macam tu dia kata adalah cerita yang Israeliat, kata dia. Bagi Syekh Salah, angin yang Nabi Allah Sulaiman guna tu, yang Allah tundukkan itu adalah fungsi angin itu adalah untuk menurunkan hujan, membawa kebaikan. Sebab kita pun tahu kan, kalau kita baca, kalau kita baca dalam ayat Quran, banyak kan Allah kata Allah nak datangkan hujan kan, Allah akan gerakkan angin, betul tak? Allah menggerakkan awan, Allah menggunakan angin menggerakkan awan ke negeri yang mati. Bagi Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata angin yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman tu bukan digunakan untuk dia bergerak, gunakan angin tu terbang macam tu. Bagi dia itu adalah Israiliyat. Betul kalau kita tengok tak ada hadis pun yang menerangkan angin tu Nabi Sulaiman guna untuk apa. Tapi secara umum kita faham angin dikaitkan dengan penurunan hujan. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni kalau kita baca ayat yang ayat surah Al-Anbiya tadi tu, maksudnya Nabi Allah Sulaiman pastikan angin tu dia akan pergi ke bumi Syam. Lepas tu bumi Syam kita tahu dia subur dengan apa?
subur dengan tin, subur dengan buah, dengan pokok zaitun, serta bumi Syam kan. Jadi untuk memastikan air cukup, untuk memastikan tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan subur, kan, dapat mendatangkan kebaikan pula kan, ada sumber air, haiwan boleh minum dan sebagainya, maka Nabi Allah Sulaiman dia boleh arahkan angin tu, sebab kita semua memerlukan angin. Jadi kita maksudnya tak ada maksudnya sentiasa Nabi Sulaiman tu dia dapat angin lah, tempat dia tu dapat angin untuk kita panggil apa, untuk membawa hujan. Okey, dalam ayat ini apa maksud sebulan uh, perjalanannya pada waktu pagi sama seperti perjalanan biasa sebulan? Maksudnya angin yang datang tu, kalau ikut, kalau maksudnya kalau macam kita lah kan, kalau macam kita nak bilalah angin yang nak datang ni, nak gerakkan awan ni, bilalah turun hujan ni kan, kadang-kadang kita terpaksa tunggu ramalan. Ramalan cuaca pada hari ini, kadang-kadang ramal boleh jadi ya, boleh jadi tak betul. Kita kata diramalkan akan berlakunya angin ribut pada sekian-sekian tempat. Betul ramalan, tapi kadang-kadang ramalanku benar-benar belaka ataupun sebaliknya. Tapi Nabi Sulaiman, angin yang datang tu, kalau ikut biasa normal cuaca biasa tu sebulan. Baru angin tu boleh sampai. Tapi Nabi Sulaiman kejap je. Angin tu boleh sampai. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya Nabi Allah Sulaiman ni dalam tempoh, maksudnya angin tu kalau datang pada dia, dia dah boleh shortcut 2 bulan lah. Faham tak? Waktu pagi sama macam perjalanan biasa sebulan, dan waktu petang sama macam perjalanan selama 1 bulan. Maksudnya, kalau selain Nabi Allah Sulaiman, mungkin angin tu dia akan datang sebulan baru datang. Sebulan lagi baru datang, dah 2 bulan. Nabi Sulaiman tidak. Dalam tempoh 1 hari tu, angin tu boleh datang. Okey. Itu yang saya sebutkan tadi. Ada para ulama tafsir dia ulas apa maksud datang pagi, kenapa diterjemah perjalanan. Saya pun tidak pasti terjemah perjalanan ni apa. Tuan-tuan diterjemah apa tu perjalanan tu? Perjalanan tu maksudnya apa? Sama tak terjemah seperti terjemah saya yang saya terjemahkan ni? Ke ada terjemah lain? Ada tak? Kalau Quran ke, dia kata dia ada footnote kan, bila Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, maka jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Begitu pula dia melewati perjalanan dari tengah hari hingga ke petang, maka tempoh yang diambil sama dengan perjalanan sebulan. Ya, kalau apa yang Kak sebut tu, maksudnya dia 1 hari tu dia pergi pagi macam pergi sebulan. Sebulan. Kalau dia balik, ada yang tak usah kata kalau dia balik semula nak patah balik petang kan. Nak patah balik macam kita sebut macam ni lah. Kita kata kita nak balik hari lah. Contoh macam kita nak balik hari. Kan? Keluar pagi, kita nak balik malam. Kan? Maksudnya macam tu lah. Maksudnya kalau ikut perjalanan orang biasa, kan, dia terpaksa tempuh. Kalau nak pergi pagi tu, perjalanan nak pergi, lepas tu nak patah balik 1 hari tu tak boleh. Dia kena ambil, dia nak sampai ke tempat tu, seolah macam Nabi Sulaiman ni, dia boleh macam balik hari, bagi dia dengan guna angin tadi tu. Tapi kalau orang lain 2 bulan. Mungkin pergi sebulan, nak sampai tempat tu, nak balik pula kena sebulan balik. Itu memang kita baca terjemahan seperti itu. Kalau terjemahan seperti itu menunjukkan Nabi Sulaiman guna apa pada angin tu? Maksudnya angin tu Nabi Sulaiman guna untuk apa? Angin tu dia jadi macam kapal terbang lah ya. Menjadi macam tikar terbang lah. Betul tak? Ke macam mana? Tuan-tuan pernah ikut kan kelas belajar kisah Nabi Sulaiman ni? Apa maklumat yang tuan pernah dapat pendedahan dia? Cuba kongsi kan, boleh tak?
Ke macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca Tafsir Al-Azhar, sangat menarik Buya Hamka. Buya Hamka dia ulas. Dia kata menurut tafsir lama-lama, dia kata Nabi Sulaiman dapat berangkat dari satu daerah ke daerah yang lain dengan menunggang awan itu ataupun puputan angin. Ada diceritakan baginda mempunyai sebuah tikar pemaidani yang bisa terbang. Macam kita kata tikar terbang lah. Maksudnya angin tu, Nabi Sulaiman dia bergerak menggunakan angin tu. So angin tu umpama macam kapal terbang lah. Boleh bawa pergi dalam macam orang lain terpaksa pergi sebulan. Nabi Sulaiman pergi sekejap je. Pagi, kejap sampai. Wallahu a'lam. Tapi bagi Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi, cerita yang macam tikar terbang tu cerita yang Israiliyat lah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi kalau sebut angin, memang secara umum dia dikaitkan dengan hujan. Wallahu ta'ala a'lam. Sakat yang diulas oleh Dr. Salih sebegitu. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, tuan-tuan dan puan, mungkin ini saja yang dapat kita kongsikan perbincangan kita pada malam ini. Kita pun dah 10-18 minit, dah 1 jam. Moga-moga kita dapat manfaat. Okey, ada apa-apa soalan, penambahan? Silakan tuan-tuan dan puan. Okey, ada yang tanya. Oh, menarik ulasan tuan-tuan dan puan ni. Masya Allah, sekejap ya. Saya baca kejap dekat dalam tuan-tuan punya mesej dekat dalam bahagian chatting tu. Okey. Okey, macam Kak Lina dia kata, terlibat tak penggunaan angin dalam perpisahan Singgasana Ratu Bilqis? Okey. Apa yang Kak Lina tanya ni, kalau dia begini, dalam Tafsir Ibnu Kathir ya, memang Ibnu Kathir dia ulas angin yang Nabi Allah Sulaiman guna tu, Nabi Allah Sulaiman guna tu adalah untuk perpindahan singgasana tu. Kalau tengok ya, kalau siapa ada taksir Ibnu Kathir, Ibnu Kathir dia kata macam ni. Dia kata setelah Allah menyebutkan tentang nikmat yang Allah bagi kepada bapanya Nabi Allah Daud, Allah meneruskan lagi dengan menyebut nikmat yang diberikan kepada puteranya, iaitu Nabi Allah Sulaiman, berupa ditundukkan angin bagi baginda untuk menghantar singgasana yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sama 1 bulan. Dia dikaitkan dengan perpindahan singgasana Ratu Bilqis. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita kata tentang Ratu Bilqis tadi, bagaimana kita nak kompromi dengan ayat yang Allah hantar dekat bumi Syam tu? Ilal ardil, bumi yang Allah barakna tu. Kat situlah. Okey. Dia pula kata, saya teringat cerita Son Goku naik awan guling dalam Dragon Ball. Wallahu ta'ala a'lam. Begini, tak mustahil, betul tak? Allah Ta'ala ni boleh jalankan Nabi naik burak. Kan, betul tak? Daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada burak. Allah Ta'ala boleh juga jadikan awan tu, jadikan angin tu gerakkan Nabi Sulaiman terbang macam tu, betul tak? Mungkin daripada tu munculnya cerita Superman ke, Wallahu Ta'ala alam. Itu saya Wallahu Ta'ala alam. Tu yang Ustazah Asyah tanya, siapa pindahkan istana Malikus Sabak ke Palestin? Adakah jin Ifrit ataupun siapa? Okey, yang soalan Ustazah Asyah ni, insya-Allah minggu ni hari Jumaat memang kita ada satu slot jejak Rasul. Sepatutnya minggu lepas tu kita dah mulalah. Tapi minggu ni insya-Allah kita akan mulakan, sambung semula jejak Rasul, kisah Nabi Sulaiman daripada permulaan. Nanti kita akan bincangkan siapa yang memindahkan istana Malikus Sabak daripada Palestin. Adakah Jibril ataupun seorang lelaki yang sekelip mata dia pejam boleh sampai. Itu kita akan bincangkan nanti, insya-Allah. Okey.
Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, walau apapun kalau saya mengikut apa yang Dr. Salah kata, dia tak bersetujulah yang angin tu yang menggerakkan Nabi Allah Sulaiman tu. Dari sudut pengangkutan tu. Allahu Ta'ala. InsyaAllah. Okey, jazakumullahu khair kepada tuan-puan yang sudi berkongsi pandangan, yang bertanya soalan, yang sama-sama mengikuti pengisian pada malam ni. Kalau saya ada tersalah ulas, ataupun tuan-tuan ada ulasan yang lebih tepat, tuan-tuan tolong kongsi. Tak apa, saya suka kalau kita dapat sambil kita boleh berkongsi-kongsi maklumat, insya-Allah. InsyaAllah nanti kita bincangkan lagi pada tajuk khas pasal Nabi Allah Sulaiman, insyaAllah. Itu kena tunggulah hari Jumaat. Hari Jumaat kita tajuk khas penuh cerita full episode berkenaan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam secara bersiri. Okay. Jadi apa kita kena buat untuk persediaan minggu depan? Minggu depan kita nak belajar apa? Hari Isnin minggu depan kita nak belajar kemuskilan ini. Sebelum kita tangguhkan ayat ini ya. Ayat ini tengok. Nampak kan slide yang PDF saya papar ni. Okey, kita nak belajar yang ini. Nampak ke tuan-tuan? Nampak Ustaz. Nampak, okey. So minggu depan kita nak belajar yang ini. Yang penyaksian burung hudhud. Kemudian macam manakah reaksi Bilqis itu apabila menerima surat Nabi Sulaiman, dan kenapa nak bawa istana Ratu Sulaiman. Ni kita akan jawab juga soalan yang ada telah kita bincangkan, insya-Allah. Termasuk nombor 9 tu. Insya-Allah. Nanti kita akan bincangkan. Dan kita akan bawa setiap pendapat itu dengan dengan hujah-hujahnya. Allahu Ta'ala a'lam. Kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma